Assalamualaikum sahabat, apa khabar? Harapnya semuanya sihat dan sentiasa bersemangat. Hari ini kita akan menceritakan tentang bolehkah kita merawat sihir dengan sihir. Jadi sebelum korang teruskan video ini, silakan tekan butang like dan subscribe sebagai tanda sokongan pada channel ini. Inilah yang mungkin menjadi dilema dalam masyarakat Melayu, yang kemudian kesangsian ini menjadikan mereka membolehkan belajar sihir kerana alasan keadaan darurat. Terlebih lagi, tatkala sihir yang digunakan untuk mengubati sihir terkadang terbukti berkesan dan mujarab. Bukankah segala sesuatu yang haram pada saat keadaan darurat akan menjadi harus? Bukankah ketika di tengah hutan tidak ada bahan makan, bangkai pun menjadi boleh kita makan? Memang syariat membolehkan perkara yang haram tatkala keadaan darurat. Sampai-sampai para ulama membenarkan keadaan yang darurat dapat merubah hukum larangan menjadi diharuskan. Namun kita perlu teliti bahawa para ulama pun juga memberikan catatan terhadap perkara ini. Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk mengamalkannya. Tidak ada rawatan atau ubat lain yang dapat menyembuhkan sihir selain dengan sihir yang semisal. Pada kenyataannya, tidaklah terpenuhi syarat pertama ini. Syariat telah memberikan rawatan ubat dan jalan keluar yang lebih syar'i untuk menangkal dan mengubati gangguan sihir. Bukankah syariat telah menjadikan Al-Quran sebagai doa ubat? Ada ruqyah syariah yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Sihir yang digunakan harus terbukti secara pasti dapat menyembuhkan dan menghilangkan sihir. Dan setiap dari kita tidaklah ada yang dapat memastikan hal ini, kerana semua hal tersebut adalah perkara yang gaib. Maka dengan ini jelaslah bahawa mempelajari sihir, apapun alasannya, adalah terlarang, bahkan diancam dengan kekufuran. Allah Subhanahu Wa Taala telah tegaskan di dalam firman-Nya, dan campakkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Nescaya ia menelan segala benda-benda sihir yang mereka lakukan, kerana sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu hanyalah tipu daya ahli sihir, sedang ahli sihir itu tidak akan beroleh kejayaan di mana sahaja ia berada. At-Taha 69. Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah berkata dalam tafsirnya, ayat ini mencakup secara umum segala macam kemenangan dan keberuntungan akan ditiadakan dari para penyihir. Terlebih lagi Allah tekankan dengan firman-Nya dari manapun datangnya, dan secara umum tidaklah Allah meniadakan kemenangan dari seseorang melainkan dari orang kafir. Sihir telah wujud sejak berzaman dulu lagi. Penggunaannya secara berleluasa dapat dilihat pada zaman Nabi Musa AS, ketika mana Fir'aun dan pengikutnya telah mencabar kerasulan Nabi Musa AS. Ketika inilah tukang-tukang sihir telah menggunakan ilmu sihir yang telah dimiliki untuk mencabar mukjizat Nabi Musa AS. Memiliki ilmu sihir menyebabkan seseorang itu akan kelihatan hebat dan berani kerana keyakinan individu terhadap keistimewaan ilmu sihir. Kadang-kadang manusia yang mengamalkannya boleh menggunakan untuk tujuan kejahatan, seperti mengenakan sihir kepada orang lain atau membalas dendam kepada seseorang individu. Definisi sihir ringkasnya ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan syarat-syarat tertentu di bawah keadaan dan persiapan-persiapan yang aneh, dengan cara-cara yang misteri oleh para penyihir dengan penggunaan jin syaitan sebagai perantara. Terdapat perbezaan yang tipis antara sihir dengan mukjizat. Mukjizat mengubah sesuatu hakikat dengan percubaan yang betul-betul terjadi, dan mukjizat inilah yang menjadi rahsia masuk Islamnya para penyihir Fir'aun.